Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada hari ini. Adakah murid-murid sudah bersedia? Bagus. Baiklah murid-murid, bagi subjek matematik pada hari ini kita akan melihat kepada topik yang ke-11 iaitu pengurusan data. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada standard kandungan 11.1 iaitu data, standard pembelajaran, menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, min dan jumlah serta piktograf, carta palang dan carta pai bagi sekumpulan data. Manakala untuk objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan pengurusan data menggunakan pelbagai strategi dengan betul. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan sambung melihat kepada masalah harian yang ketiga. Pada sesi PDPR sebelum ini, kita telah melihat kepada dua masalah harian. Jadi hari ini kita sambung, kita akan lihat kepada masalah harian yang ketiga. Masalah harian yang ketiga ini akan melibatkan carta palang. Jadi kita akan membaca seimbas lalu soalan yang diberikan terlebih dahulu. Puan Suzan menderma 20 paket untuk 20 paket biskut untuk jualan hari kantin sekolah anaknya seperti carta palang berikut. A. Cari nilai mod, median dan min. B. 40% daripada jumlah biskut berperisa vanila dan selebihnya berperisa stroberi. Hitung bilangan biskut berperisa stroberi yang diderma oleh Puan Suzan. Jadi sekarang kita akan baca sambil menggariskan maklumat penting. Jadi kita akan lihat dulu kepada soalan A. Jadi kita akan baca sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita akan mulakan dengan ayat pertama. Di ayat ini sahaja. Puan Suzan menderma 20 paket biskut. Jadi ada 20 paket biskut. Jadi 20 paket biskut ini apa? Itu adalah jumlah asal paket. Jadi jumlah asal paket yang ada, maksudnya paket itu bungkus lah. Jadi jumlah asal bungkusan biskut yang ada ialah 20 paket, iaitu 20 bungkus maksudnya. Seperti carta palang berikut. Jadi Puan Suzan ini menderma 20 paket biskut ini untuk jualan hari kantin sekolah anaknya seperti carta palang berikut. Jadi kita lihat kepada carta palang yang diberikan. Jadi kita kena faham bagaimana kita membaca maklumat daripada carta palang. Jadi kita lihat kepada paksi X yang ini iaitu bilangan biskut dan ini paksi Y yang menegak ini untuk bilangan paket. Jadi kita baca dulu untuk 4 biskut ada 4 bungkus. Maksudnya satu bungkus itu ada 4 keping biskut. Contohnya bilangan biskut. Ini bilangan biskut. Jadi 4 biji biskut ada 4 bungkus. Ada 4 bungkus yang mempunyai 4 keping biskut. Kemudian untuk 6 keping biskut ada berapa bungkus? Kita lihat kepada carta palang ini sampai sini. Jadi ada 8. Maksudnya ada 8 bungkus yang mempunyai 6 keping biskut di dalamnya. Kemudian untuk 8 biskut, maksudnya 8 keping biskut pula juga ada 8 bungkus. Itu maksudnya carta palang yang ditunjukkan ini. Jadi sekarang kita akan keluarkan maklumat. Kita akan senaraikan maklumat supaya mudah untuk kita menjawab soalan yang diberikan. Jadi kita akan keluarkan maklumat. Jadi 4 keping biskut tadi ada berapa bungkus? Ada 4 bungkus. Maksudnya kita akan ulang 4 ini sebanyak 4 kali. Jadi 4, 4, 4, 4. Jadi ini adalah 4 keping, 4 keping, 4 keping, 4 keping. Maksudnya ada 4 bungkus yang mempunyai 4 keping biskut di dalamnya.
Sekarang untuk 6 keping biskut atau 6 biji biskut ada berapa bungkus? Ada 8 bungkus. Jadi 6 ini kita ulang sebanyak 8 kali. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Baru berapa kali? Baru 7, 6. Dan yang ke-8 dipastikan ada 8 bungkus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang untuk yang seterusnya, untuk 8 keping biskut ada berapa bungkus? Ada 8 juga. Jadi kita akan ulang 8 ini sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bagaimana kita nak pastikan senarai data ini betul atau tidak? Kita kira, pastikan dia ada berapa? Ada 20 bungkus, ada 20 paket. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi pastikan ada 20 data yang kamu keluarkan. Kemudian barulah kita jawab soalan E, yaitu cari nilai mode, median, dan min. Jadi kita akan cari mode terlebih dahulu. Jadi maksud mode adalah kita cari data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi atau yang kerap kali berulang. Jadi di sini ada dua data yang sama bilangan kekerapannya, sama bilangan paketnya, yaitu 6 dan 8. Yaitu 6 ada 8. 8 ini pun ada 8 kali juga. Jadi ada dua jawapan untuk mode ini, yaitu 6 biskut dan 8 biskut. Jadi modenya ada dua, yaitu 6 biskut dan 8 biskut. Kenapa? Karena 6 keping biskut tadi ada 8 paket dan 8 biskut ini pun ada 8 paket. Jadi dia mempunyai kekerapan yang sama. Jadi ada dua jawapan. Terusnya kita lihat kepada median. Apa maksud median? Kita mencari data yang berada di tengah-tengah. Jadi sekarang kita akan susun data secara menaik. Kita akan mulakan dengan 4, ada 4 kali. Kemudian 6 ada 8 kali. Seterusnya 8 ada 8 kali. Pastikan data ini ada berapa semuanya? Ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pastikan ada 20 data karena ada 20 bungkus. Jadi pastikan ada 20 data. Jadi sekarang kita akan potong. Kita akan cari data yang berada di tengah-tengah. Kita potong satu persatu secara berhati-hati. Pastikan berhati-hati. Jadi kita kira, pastikan kita potong bilangannya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sebelah sini ada 9. Sebelah sini pun ada 9. Jadi sekarang yang tinggal ada dua data yang berada di tengah-tengah. Jadi dua data ini kita kena tambah. 6 tambah 6 kita akan dapat 12. Jadi 12 ini kita bahagi balik dengan 2. Betul. Jadi kita akan dapat 6 semula. 6 apa? 6 biskut. Jadi jawapannya adalah 6 biskut. Sekarang kita akan cari min. Jadi min, kita keluarkan rumus jom balik makan. Jadi kita akan tutup M, kita akan dapat J per B. Jadi min sama dengan J per B. Jadi kita akan masukkan maklumat jumlah. Maksudnya kita akan tambah ke semua data yang kita keluarkan tadi. Jadi kita akan tambah seperti ini. Per berapa bilangan data ini tadi? Ada 20. Jadi kita bahagi 20. Pastikan yang kamu tambah di atas ini ada 20 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 data, jadi kita bahagi dengan 20 juga. Jadi guna anak panah sekiranya ruang tidak mencukupi, pastikan guna anak panah seperti ini. Maksudnya kita sambung pada sebelah. Langkah kerjanya sama dengan, jadi kita tambah semua ini.
maka kita akan dapat berapa? Kemudian bahagi 20, cikgu tulis bagi jawapan di sini. Jadi apabila murid-murid jumlahkan ke semua ini bahagi dengan 20, maka kita akan dapat 6,4. Jadi dia ada perpuluhan, maka kita bundarkan. Jadi 4 ini kurang daripada 5. Kalau kurang daripada 5, kita tak boleh bagi 1. Jadi maksudnya 4 ini tak cukup 5, tak boleh bagi 1, maka kita bundarkan tetap menjadi 6 sahaja. Jadi 6 biskut. Jadi minnya adalah 6 keping biskut. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada soalan B. Kita baca soalan B ini. 40% daripada jumlah biskut berperisa vanila. Maksudnya perisa vanila dia ada berikan dan selebihnya berperisa strawberry. Jadi maksudnya biskut vanila ini ada 40%. Maksudnya, adakah kita tahu bilangan sebenar berapa keping biskut yang berperisa vanila? Kita tak tahu kan, dia bagi dalam peratus. Dia wakilkan dalam peratus. Jadi kita tahu untuk biskut vanila ada 40% dan biskut strawberry selebihnya. Apa maksud selebihnya? Maksudnya bakilah kalau ada 40%, selebihnya adalah untuk biskut strawberry. Jadi sekarang kehendak soalan minta kita hitung bilangan biskut berperisa strawberry yang diderma oleh Puan Susan. Jadi sekarang kita kena cari berapa keping sebenarnya biskut strawberry. Jadi bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Jadi soalan ini hanya ada 2 jenis sahaja perisa, iaitu vanila dan strawberry. Sekarang kita tahu vanila ada 40%. Jadi berapa peratus untuk strawberry? Kita boleh gunakan peratus pelengkap. Adakah murid-murid masih ingat peratus pelengkap? Peratus yang lengkap adalah 100% kan. Jadi kalau 40% itu untuk vanila, jadi berapa baki tinggal untuk strawberry? Berapa peratus untuk strawberry? Tinggal 60%. Bagaimana cikgu dapat 60%? Cikgu tolak 100% tolak 40%, maka bakinya tinggal 60%. Jadi baki 60% ini untuk strawberry kerana dia kata selebihnya. Selebihnya maksudnya baki lah. Jadi yang peratus untuk strawberry adalah 60%. Jadi sekarang kita akan tukarkan 60% ini menjadi bilangan dalam bentuk keping. Kita akan tukarkan 60% ini menjadi unit keping atau biskut. Jadi 60% bersamaan dengan berapa keping biskut. Jadi kita kena tukar. Jadi sebelum kita tukar, kita kena cari jumlah kepingan biskut yang ada. Kenapa? Kerana nanti 60% ini kita kena darab dengan jumlah asal biskut. Jumlah asal biskut. Soalan bagi jumlah asal bungkusan. Kita tak boleh darab dengan bungkusan. Kita tak boleh darab dengan paket. Kalau kita darab dengan paket, jawapan nanti akan dalam paket. Soalan bukan minta berapa paket biskut strawberry. Soalan minta berapa bilangan biskut. Maksudnya kita kena cari dalam bentuk keping. Jadi kita kena tambah dulu semua data ini untuk kita cari berapa keping biskut yang ada. Jadi apabila kita tambah semua ini akan bersamaan dengan jumlah biskut. Jadi iaitu bersamaan dengan 128 keping biskut. Maksudnya sekarang kita tahu biskut ada 128 keping. Barulah kita boleh darab dengan peratus yang diberikan, yaitu 60% kita tukarkan menjadi pecahan, yaitu 60/100. Kita darab dengan 128 biskut. Ingat, kalau kita darab dengan biskut, maka jawapan nanti akan dalam biskut.
Kalau kita darab dengan paket, jawaban nanti akan dalam paket. Sebab itu kita tak boleh darab dengan jumlah asal paket ini tadi. Kita tak boleh darab dengan 20 paket. Sebab soalan bukan minta paket, soalan minta biskut. Jadi sebab itulah kita kena tambah data ini untuk kita cari jumlah biskut yang ada. Lepas itu kita selesaikan seperti biasa, kita potong. Jadi sifar atas dengan bawah ini boleh dipotong. Jadi potong sifar atas dengan bawah. Jadi sifar yang ini tak boleh dipotong sebab tak ada sifar lain lagi yang boleh dipotong sama dengan sifar ini. Jadi tak boleh. Jadi sekarang ibunya tinggal 10. Jadi kita bahagi bawah bahagi atas darab. Jadi jawapannya akan dapat 76.8. Jadi apabila kamu selesaikan, kamu boleh sama ada nak darab dulu, bahagi kemudian pun boleh. Sama ada kamu nak bahagi dulu, darab kemudian pun boleh. Kalau kamu buat dengan betul, maka jawapan dia akan dapat 76.8. Kemudian kita akan bundarkan supaya dia menjadi nombor bulat. Maka 8 ini kita bundarkan sebab dia lebih dari 5, kita boleh bagi 1 kepada 6. Jadi jawapannya 77 biskut. Jadi terdapat 77 keping biskut berperisa stroberi. Itu maksudnya. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memahami langkah kerja ini. Sekiranya kurang faham, tolong ulang semula, tengok betul-betul bagaimana cikgu selesaikan. Sekiranya masih juga kurang faham, tolong hubungi cikgu akan terangkan. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk murid menjawab soalan. Sekiranya murid-murid telah faham dengan contoh yang diberikan sebentar tadi, maka murid-murid boleh buka buku teks muka surat 180. Murid-murid hanya perlu menjawab soalan nombor 6 sahaja. Jawab nombor 6 sahaja. Murid-murid kena salin ke semua soalan serta lukiskan carta palang yang ditunjukkan ini. Kemudian barulah murid-murid gariskan dan keluarkan maklumat penting dan tunjukkan langkah pengiraan dengan betul dan kemas pada buku latihan matematik 1. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.